Saya dah bagi tahu, bila sebut kadar kemiskinan di Afghanistan, kita bercakap tentang pendapatan kurang $2 sehari. Tak tahulah $2 sehari, RM8.40 nak makan apa. Harga tepung meningkat 30% dan harga minyak meningkat 75%. Berarti kadar inflasinya telah naik. Saya tak dapat angka dia, siapa ada tolong share. Sebab saya cari angka tak jumpa. Tapi saya jamin kadar inflasinya kini mencapai 20% lebih. Saya boleh bagi tahu kepada saudara, Afghanistan sangat penting adalah saya sedang menyusun dengan garasi. Sebab sekarang ni masalah tak ada NGO nak masuk Afghanistan. Paling penting untuk Afghanistan adalah kebuluran. Saya bagi tahu bahawa paling pendek adalah begini. Dalam satu seminar yang dianjurkan oleh Pakistan dengan kerjasama Turki. Pakistan, Turki, Qatar dan Emirat Arab Bersatu menganjurkan satu seminar untuk mendengar pandangan daripada seorang yang paling tahu tentang keadaan di Afghanistan, iaitu Ketua Unit Perisikan Pakistan. Saya lupa nama dia. Saya ambil berita ni daripada orang yang boleh dipercayai. Seorang tokoh yang tiada kepentingan politik, dan di Pakistan beliau dianggap sebagai master of diplomat. Tapi saya lupa nama dia. Dia keluarkan statement, dia mengatakan bahawa dia tak risau tentang perang puak, tapi dia jamin sekiranya bantuan makanan tidak dihantar ke Afghanistan dengan segera, Afghanistan akan mengalami perang pemakanan, perang rebut makanan, macam dia panggil Hunger Game tu. Kerana satu, untuk pengetahuan saudara, 9 bilion USD yang menjadi milik kerajaan lama Amerika, kerajaan Afghanistan telah dibekukan oleh US. Jadi kerajaan Afghanistan tak ada duit. Selama kerajaan Afghanistan yang ditaja oleh US memerintah selama 20 tahun ni, daripada Ashraf Ghani, daripada Hamid Karzai sampailah Presiden Ashraf Ghani, 40% daripada keperluan ekonomi Afghanistan dibantu oleh Bank Dunia. Bank Dunia bagi duit. Tapi sekarang Bank Dunia pun tahan duit tu. Menjadikan Afghanistan sekarang negara tanpa sen. Sebab tu dia pergi rampas rumah-rumah tu, dia pergi rumah Perdana Menteri, Presiden lari, dia jumpa 6 bilion USD emas ketul-ketul. Dia pergi rumah menteri ni, dia ambil. Dia terpaksa kutip semua harta tu untuk ditukar dan dicagarkan dengan makanan. Kerana Afghanistan akan melalui musim sejuk. Untuk beritahu saudara, Asia Tengah ada musim sejuk. Dia panas-panas betul. Waktu saya sampai di Afghanistan, suhu pernah mencapai 52%. 52 darjah Celsius. 52 darjah Celsius ni, Pakistan mengharamkan sebarang bentuk pekerjaan. Saya lalu. Malam saja 36. Kita siang pun 32 tak boleh duduk. Ni malam 36. Di mana orang tidur di bumbung-bumbung rumah. Kami naik tidur atas bumbung rumah. Sebab tak boleh tidur dalam rumah. Sangat panas. Malam saja. Ketika musim panas memuncak. Dia akan melalui musim sejuk 2 minggu daripada sekarang. Iaitu dijangka pada 8 hari bulan Oktober. Musim sejuk akan bermula. Tetapi Afghanistan tidak memiliki wang dan tidak memiliki makanan. Untuk pengetahuan saudara, ni semalam saya brief dekat budak-budak garasi ni, dia orang tanya saya macam mana Afghanistan ni. Saya bagi tahu kata Afghanistan, Taliban ni bukanlah satu organisasi yang macam angkatan tentera, dia ada bos, semua orang tersusun, tak. Semua orang pegang senjata dengan mengikut ketuanya. Seorang akan mengikut ketuanya. Dia bukan organisasi macam angkatan tentera Malaysia ni, brigade tu, panglima angkatan tentera. Itu bos yang paling besar. Panglima Angkatan Tentera melapor kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Tak. Dia adalah kumpulan pejuang yang dia sekelompok. Oleh kerana dia anti-Amerika, maka mereka disebut Taliban. Tetapi kata intelijen Pakistan, yang punya intelijen Pakistan dianggap sebagai yang paling tahu. Kerana tuan-tuan harus maklum, yang mana baru ikut Pakistan adalah negara yang menyokong Taliban sejak dulu. Bila Taliban menang perang 1996 hingga 2001, Pakistan sokong Taliban. Apabila Amerika masuk menyerang Taliban dan menakluk 20 tahun, walaupun Pakistan ni menerima bantuan ekonomi daripada Amerika, Pakistan ni menerima bantuan ekonomi. Sebab tu orang menggelarkannya negara pengemis. Pakistan ni dihina oleh negara-negara, dihina oleh India sebagai negara pengemis kerana Pakistan sentiasa meminta bantuan daripada Amerika untuk menawarkan bantuan semula. Maksudnya, sekiranya Pakistan diminta menghadkan sepadannya bagi pergerakan Taliban, maka Pakistan akan minta duit. Itu India menyindir negara pengemis. Kerana
Pakistan menyokong Taliban. Dan Pakistan tidak menarik sokongannya sampai sekarang. Pakistan tetap menyokong kerajaan Taliban sekarang. Jadi kata intelijen, berarti intelijen ni mempunyai akses dalam semua. Dia boleh jumpa Hassan Akun, Abdul Ghani Baradar. Abdul Ghani Baradar lagilah, dia duduk dalam penjara Pakistan 10 tahun. Dan penjara yang dia duduk adalah penjara yang dikendalikan oleh pasukan perisikan Pakistan. Berarti akses agensi perisikan Pakistan terhadap Taliban sangat tinggi. Boleh jumpa, minum kopi, telefon, kau cakap aku ya. Itu level dia. Dan dia memberitahu kebimbangan dia tidak akan lagi berlaku perang puak setakat ni yang diasaskan oleh politik, tapi perang perebutan makanan. Jadi dia jadi macam Hunger Game. Di mana Taliban yang berasaskan pada suku. Ni maksudnya suku lah, saya ni ketua dekat Kuala Kubu Baru ni. Dan Kuala Kubu Baru saya ada jagung. Jagung saya cukup untuk makan keluarga saya seminggu. Datang orang daripada Tanjung Karang. Tanjung Karang ni apa pun tak ada. Padi tak jadi dan bukan musim padi. Maka mereka akan bertempur untuk mempertahankan ladang jagung mereka supaya orang yang tak ada padi ni tak ada ambil jagung. Jadi ini yang dikatakan perang yang paling ditakuti oleh ejen perisikan Pakistan apabila dia bercakap kepada Turki sebagai negara maju Islam. Dia bercakap pada UAE, dia cakap pada Qatar. Jadi dia kata ini yang mesti negara Islam selesaikan. Tapi dia rasa sedih. Dia kata semua negara Islam wait and see. Sedangkan dia kata kita tak perlu menunggu benda-benda besar. Nak iktiraf Taliban apa semua, dia kata bukan perkara. Yang paling penting adalah umat Islam, negara-negara Islam mesti melihat nasib yang akan menyebabkan Afghanistan perang selepas ini adalah perang kerana kelaparan, kerana makanan. Untuk pengetahuan saudara, bila Amerika tarik duit ni semua, dan saya beritahu macam ni, 40% daripada ekonomi Afghanistan selama Amerika memerintah datang daripada Bank Dunia. Bank Dunia bantulah. Bank Dunia ni kan kroni Amerika. Bila Amerika keluar, dia freezekan pula duit 9 bilion USD tu. Kali dengan 4 dah jadi hampir 36 bilion dah, dekat 38 bilion lah, 4.2. Tak boleh dibelanjakan. Okey, 40% daripada Bank Dunia tak dipam masuk. Jadi kadar kemiskinan di Afghanistan melonjak kepada lebih 80%. Sejak Taliban ambil alih ni, orang yang dulu tinggal di bawah kemiskinan 60%, sekarang dah naik 80%. Dan saya dah bagi tahu, bila sebut kadar kemiskinan di Afghanistan, kita bercakap tentang pendapatan kurang $2 sehari. Tak tahulah, $2 sehari, RM8.40 nak makan apa. Harga tepung meningkat 30%. Dan harga minyak meningkat 75%. Berarti kadar inflasinya telah naik. Saya tak dapat angka dia. Siapa ada tolong share. Sebab saya cari angka tak jumpa. Tapi saya jamin kadar inflasinya kini mencapai 20% lebih. Di mana kadar inflasi sihat adalah 3%. Pakistan sedang merayu. Dan bukan kerajaan pun. Seorang ejen. Saya rasa orang ni baguslah. Saya tak ingat nama dia. Menyesal je. Patut saya ingat nama. Tapi saudara kaji je. Ketua Perisikan Afghanistan. Saudara nampak muka dia. Seorang rambut belah tepi, kepala botak-botak tua. Saya ingat rambut gugur banyak fikir pasal Afghanistan tu. Orang yang sangat mulia. Saya mohon Allah redha akan hidup dia. Kerana dia bercakap kepada Presiden Turki, dan dia bercakap kepada dua raja ni, iaitu Qatar dan juga UAE. Dan dia kata apa kita akan biar. Dia kata dia kecewa kerana negara-negara Islam memilih untuk wait and see. Dia kata masalah diplomatik kemudian. Nak iktiraf kerajaan ni apa semua kemudian. Dia kata kena ambil dulu langkah sebab orang ni akan mati kebuluran. Dan sebelum mereka mati kebuluran, mereka akan berperang, saling bertembakkan tanpa mempeduli dah. Lepas ni dah tak ada lah tentang kau Taliban aku apa pun. Sekarang ni macam saya kata, kalau saya duduk di Kuala Kubu Baru dan saya ada jagung. Jagung saya subur, tetapi pada waktu yang sama, orang yang berada di Kuala Selangor, yang ada di Sabak Bernam tak ada padi. Akan berlaku perang. Macam Hunger Game, saudara tengok Hunger Game. Dia orang boleh faham Hunger Game tak ni? Tengok Hunger Game tak semua? Tak tengok aku, rasa ramai tengok Hunger Game ni. Dia akan jadi macam Hunger Game. Jadi dia merayu, sesuatu dilakukan. Tetapi untuk pengetahuan saudara lah, setakat ni Malaysia hanya memberi bantuan kemanusiaan $100,000 USD. RM400,000 lah. Lepas ni tuan-tuan tahu tak apa yang akan menjadi agenda di Afghanistan? Inilah. Hari ni meeting lah para pejuang kemanusiaan di Swiss, di Itali. Oxfam saya dah berani dah, mereka dah mula berkumpul lah, bincang macam mana kita nak swing. Kita dah ada lah 1,5 juta pelarian Islam di bumi Eropah. Kita sedang bantu 2 juta pelarian Turki yang ada di bumi yang ada pelarian Turki yang ada di bumi pelarian Syria yang ada di bumi Turki. Macam saya bagi tahu saudara, 60 juta orang pelarian dunia, 60 juta pelarian di dunia, 80% adalah orang Islam. Tu 1 juta lagi Rohingya di Bangladesh.
daripada 200 juta penduduk dunia yang menghadapi krisis kebuluran ataupun kurang makanan, 70% adalah orang Islam. Tambah pula Afghanistan. Yang duduk ni semua ni, puak-puak salib nanti. Walaupun dia lah bukan agamawan, berarti dia bukan Islam. Duduk bincang macam mana kita nak atur mission, macam mana kita nak minta pertolongan daripada Pakistan untuk masuk daripada Quetta untuk hantar di Kandahar. Macam mana kita nak minta bantuan Pakistan. Lepas tu kalau kita hantar ni, dia kata kita pening. Kita kena minta pula bantuan China. Daripada China baru kita boleh masuk ke sepadan sana. Kita minta pula bantuan Iran. Daripada bantuan Iran baru kita boleh masuk daripada utara. Dan macam mana kita nak bergerak? Kalau orang tengok kita ni orang putih, dia kata kita ni ejen tentera Amerika. Sebab di Afghanistan, semua orang putih dianggap jahat. Kita ditembak. Berarti hari ini di Eropah dan di Amerika, inilah yang memeningkan kepala aktivis kemanusiaan. Saya kagum kepada ketua perisik Pakistan. Ada orang naik nama dia tak? Senang je, boleh Google je. Ketua perisik ketua agensi perisikan Pakistan, jumpa nama dia. Saya ingat 50-an sebaya saya tengok rambut dia, saya tengok wajah dia pun saya kesian. Dia bercakap di bawah kapasitinya sebagai ketua. Dia bukan daripada family Durrani rasa saya. Dia postu. Dia yang cakap dan saya tak tengok respon lagi. Setakat ni dia hanya menyampaikan je. Dan saya tak tengok Turki memberi sebarang respon. Turki daripada dulu kurang mempunyai minat terhadap Afghanistan. Dan Qatar memang sangat menyayangi Afghanistan kerana Qatar yang menjadi platform bagi banyak rundingan, dan Qatar juga adalah satu-satu negara selain pada Pakistan yang boleh influence Taliban. Dan selain Afghanistan, Emirat Arab Bersatu adalah negara yang mengiktiraf. Kena ingat hanya ada 2 negara Islam yang mengiktiraf Taliban daripada dulu, UAE dengan Pakistan. Tapi Qatar memainkan peranan, bantuan kemanusiaan banyak dia bagi. Qatar juga memainkan peranan, dia tawar ke tempat dia itu sebagai kawasan rundingan. Berarti ketika sebelum Amerika berundur, Taliban berunding dengan Amerika adalah di Qatar. Abdul Ghani Baradar pun selepas dia keluar penjara dan dia mempunyai brigade Taliban yang paling besar, dipanggil sebagai Syura Qital, maka dia pergi juga ke sana. Hasan Akun juga berada di sana sebelum mereka balik dan kemudian membentuk kabinet. Berarti kalau hari itu saya dah bagi tahu bahawa kabinet ini mungkin berpecah kerana Hasan Akun mahukan Afghanistan dibawa, Presiden, Perdana Menterinya Hasan Akun mahukan Afghanistan dibawa menjadi sebuah negara fundamental Islam kerana dia datang sebagai timbalan Perdana Menteri ketika Taliban berkuasa pada tahun 96 hingga 2001. Manakala Abdul Ghani Baradar, kerana dia lama ditahan di penjara dan dia mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Pakistan, dan ketika dia di penjara, Pakistan penjarakan dia takut Amerika ambil dia pergi Teluk Guantanamo dan dia mungkin akan mati di Teluk Guantanamo. Jadi Pakistan tangkap siap-siap sebab Ghani Baradar ni dihormati. Tapi ketika 10 tahun dia di penjara di Pakistan, dia sentiasa menemui ejen Amerika. Sebab tu dia baik dengan William Burns. William Burns sekarang ni adalah pengarah CIA Amerika. Sebab William Burns ketika itu selalu berjumpa dengan dia untuk menjalankan siasatan. Nak runding tukar tu, dia orang tangkap satu sarjan tentera Amerika. Lepas tu Afghanistan kata kalau nak lepaskan, Taliban kata kalau nak lepaskan kau kena lepas 5 pemimpin kami. Itu yang lepas 5 pemimpin yang sekarang berada dalam kabinet Taliban yang baru. Jadi yang merundingkan ini adalah William Burns berjumpa dengan Abdul Ghani Baradar ketika dia menjadi tahanan perang di Pakistan. Jadi konflik mungkin timbul kerana Ghani Baradar mahukan sebuah negara yang lebih tolerate dan diterima antara bangsa. Manakala informasi mengatakan Hasan Akun yang dipengaruhi oleh Akhundzada mahukan. Akhundzada adalah pemimpin supreme, dia menjaga majlis agama pula, pemimpin supreme yang tertinggi, mahukan Afghanistan kembali sebagai sebuah negara konservatif Islam dengan mengamalkan mazhab Hanafi Deobandi. Saya tak fikir kata itu isu utama kerana intelijen ni apabila dia bercakap dia menyampaikan fakta. Jadi ketua perisikan Pakistan menyampaikan fakta bahawa dia lebih bimbang tentang perang perebutan makanan. Itu je saya update pada anda. Hamid Gul, yes. Itu adalah orang yang menyampaikan. Dia rambut belah tepi kan, pakai kot, quite old, ya. So dia yang sedang melobi. Ketika saya fikir kata kedudukan Presiden Imran Khan juga macam Malaysia je, semua tunggu dan lihat.